Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Kita akan mulai ibadah kita di dalam nama Allah Tritunggal yang kita sembah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadirat Allah yang kudus. Kita bersyukur untuk hari Sabat yang Tuhan berikan. Kiranya kita boleh memberikan hati kita, segala pemikiran kita. Kita mau meninggikan Allah kita lebih dari segalanya. Lebih dalam ku menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Allah kita. Ya Allah yang maha besar, kasih setianya sungguh besar di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan Allah kita, kita naikkan pujian kita kepada-Nya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Aku mau menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan sepenuh hati kita mau datang ke hadapan Allah. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi, karena Dia adalah Allah yang layak untuk disembah. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku Tuhan. nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu yang telah melayakkan kehidupanku Tuhan. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Allah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dari dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. Sebagai ayat panduan, saya akan membaca dari 1 Petrus pasal 1, ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Kudus. Melalui Yesus Kristus kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi kudus. Bapa, kami menyadari tantangan di dalam kehidupan ini yang seringkali menarik kami dari kehidupan yang kudus ke sebuah kehidupan yang duniawi. Kami memang masih harus hidup di dalam dunia ini untuk menjadi saksi-Mu. Tetapi kiranya Tuhan menyertai kami agar supaya kami sungguh-sungguh menguduskan hidup kami sebagaimana Engkau adalah Allah yang kudus. Bapa, ampuni kami jikalau di dalam kehidupan yang sementara ini kami seringkali jatuh ke dalam kehidupan duniawi yang tidak menghormati Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh memahami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak bisa bergabung dengan dosa. Engkau adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Dan Engkau memberikan firman-Mu agar supaya kami menjauhi kehidupan duniawi. Ampuni kami Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami banyak celah. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan ini kami mungkin mempermalukan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami ingin kembali hidup kudus di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menguduskan kami. Kami percaya ibadah ini adalah sebuah ibadah karena Tuhan Engkau telah mempersembahkan diri-Mu satu kali untuk selama-lamanya sebagai korban keselamatan, korban yang melayakkan kami untuk menghadap Engkau Allah yang kudus. Kiranya Engkau berkenan untuk seluruh ibadah syukur kami pada hari ini. Sebagai satu hari yang kami pisahkan dari hari-hari yang lain. Untuk datang kepadamu dan sekali lagi kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk disegarkan dan dikuatkan kembali. Untuk boleh diingatkan akan jati diri kami sebagai umat-Mu yang di dalam kesementaraan ini menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Berkati sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Agar Engkaulah yang disenangkan, dimuliakan, ditinggikan. Kami sebagai umat-Mu, kiranya Tuhan Kau berkenan membersihkan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena di dalam nama Yesus Tuhan kami, satu-satunya penebus kami. Amin. Bersama-sama dengan seluruh jemaat di dalam dunia sepanjang abad, kita akan menaikkan, mengucapkan, mengakui iman dengan pengakuan iman rasuli. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同这里玛利亚所生，
在本地欧比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在人前。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan membaca bacaan pertanggapan kita. Hamba yang setia dan bijaksana. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Boleh senyum kepada kanan kirinya dan berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang sedang berlibur ya, keluar kota, keluar negeri, tetapi kita yang masih ada di Kota Pematang Siantar boleh tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang baik dan sangat amat baik. Syukur bagimu Tuhan, dialah segala hormat bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
setianya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan lebih bersukacita lagi. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sama-sama dengan iman, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmatmu Baru Tuhan. rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap lipat kasihmu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kami Bapakku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lebih sungguh lagi katakan Tuhan Kau Yesus yang sangat baik di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat sungguh baik. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Kau sungguh baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, silakan duduk. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin ucapan syukur kita sangat terbatas. Karena begitu banyak, tidak bisa dihitung, tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Berulang kali Tuhan juga memberikan kebaikannya ketika kita melakukan kesalahan, tetapi Dia begitu sabar dan setia kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, melepaskan semua beban kehidupan kita. Kita mau duduk diam dengan tenang, mendengarkan suaranya yang menegur kehidupan kita, yang mengingatkan kita untuk apa yang Dia inginkan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Cing cing ting. Kita naikkan pujian ini dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Ting ting ting，他在听。
mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kau gembalaku, Kau gembalaku, pimpin Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguhan hati. Cing cing cing, woyo cing cing. Kita siapkan hati kita. Cing cing cing, woyo cing cing cing, woyo听我主声音，静静听，大家静静听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生这听随主声音。是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我生命。Kau gembalaku, pimpin hidupku. Kau gembalaku, pimpin hidupku. Ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, Gembalaku kenal suaraku, Gembalaku kenal suaraku, Gembalaku kenal suaraku, Gembalaku kenal suaraku. Shalom Bapak Ibu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. 我们先来做一个祷告。 Bapa yang baik, kami menyerahkan keberadaan kami saat ini kepadamu. Arahkan seluruh pemikiran kami, pendengaran kami, agar kami boleh sebagai domba yang selalu mendengarkan suara Sang Gembala yang agung. Jangan membiarkan kami bising, ya Tuhan. Jangan membiarkan begitu banyak suara yang mengalihkan pendengaran kami daripada suara-Mu Tuhan. Kami tahu di dalam dunia ini banyak suara-suara yang lain. Suara-suara yang mengajak kami untuk mengikuti mereka. Tetapi kami hanya mau peka dan mendengarkan suara-Mu Tuhan sebagai suara Gembala kami yang agung. Kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu sebagai pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, siapkan seluruh keberadaan kami sebagai seorang murid yang senantiasa tunduk taat kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom.平安。 Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ya tema-tema seri ya dari
sebuah tema tentang pemuridan pagi ini. 弟兄姊妹们，我们今天还是要继续我们门徒培训里面的主题。 Kita akan membaca terlebih dahulu ya firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. 我们打开圣经，就是在腓立比书第2章第5到第8节。 Kalau saya tidak salah, ini adalah yang kelima kali mungkin ya kita membaca secara seri. 假如没有错的话，我们知道现在已经读了这段经节差不多5次了。 Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama ya ayat 5 sampai ayat 8 ini. 我们一起来开声读。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此， Marilah kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita mendengar, kita juga melakukannya. 听到有行道的人是有福的。 Bapak Ibu, pagi ini tema kita adalah sebuah sikap sabar. 今天我们的讲题目就是一个忍耐的耐心的态度。 Ya, di dalam ayat-ayat bacaan kita tidak ada kata sabar. 在我们读的刚才这些经节里面，没有一个耐心或者忍耐这个字。 Lalu kenapa saya mengambil bagian ini untuk menjelaskan tentang kesabaran? 那为什么我们把这个耐心要讲解出来呢？ Bapak Ibu, saya ingin kita membayangkan bagaimana di dalam ketaatan Yesus menjalankan perintah Tuhan, dia sabar menanggung semua penderitaan. 所以我们要回想主耶稣在世的时候，怎样因为顺服天父的托付，以至于他耐心的进行这一切。 Dia sabar di dalam menanggung semuanya. 他耐心承担所有的一切。 Bapak Ibu, mungkin kita pernah melihat batu ini. 弟兄姊妹们，我们也许看过这个石头的画面。 Ada yang pernah berkunjung? 有人到过这个地方吗？ Ada yang pernah berkunjung? Belum pernah ya? 大概没有吧。 Mungkin kalau saya sendiri juga belum pernah sih. 我自己本人没到过这个地方， Belum ada kesempatan. 还没有这个机会。 Jadi menurut ini ada terletak di apa ya, di Arab Saudi. 这是在阿拉伯沙地埃及。 Kalau mengadakan perjalanan dari Mesir ke Israel, kemungkinan akan melewati tempat ini. 假如从埃及到这个以色列地，可能会经过这个地方。 Batu ini ceritanya adalah terdapat di Bilangan pasal 20 ayat 10 sampai 13. 这关于这个石头的经节，我们可以从民数记里20章第4到第3节里，我们可以看到。 Batu ini terbelah karena Musa tidak sabar dengan orang Israel. 这个石头破裂了，因为摩西没有耐心。 Ya, jadi pada waktu itu orang Israel kehausan. 当时以色列民的正在饥渴当中， Jadi mereka menggerutu marah kepada Musa. 所以他们就向摩西发怨言。 Mereka tidak sabar. 他们没有耐心，没有忍耐。 Padahal sudah begitu banyak mujizat yang mereka lihat. 其实他们已经看到了主耶稣，已经看到了很多的神迹，其实神为他们行的。 Nah, oleh karena mereka bangsa Israel itu tidak sabar, Musa juga menjadi tidak sabar. 因为摩西所带领的以色列民没有忍耐，摩西自己也成为没有耐心了。 Musa
seharusnya berbicara kepada batu itu. 摩西应该是吩咐这个石头， supaya batu itu mengeluarkan air. 以至于这个石头可以把水流出来。 Tetapi Musa memukul batu itu dengan tongkat di tangannya. 但是摩西却用他手中的杖击打了这个磐石， Lalu batu itu mengeluarkan air. 这个磐石同样把有水流出来。 Ketidaksabaran Musa dan juga ketidaksabaran bangsa Israel tidak membuat Tuhan pada waktu itu juga marah, tidak. 当时因为以色列民以及摩西的没有耐心，不是让神愤怒了，没有， Tuhan tetap mengeluarkan air dari batu itu. 神还是把水从这个磐石当中流出来。 Ya, jadi bayangkan ke Bapak Ibu kalau Tuhan tidak mengeluarkan air dari batu itu. 我们可以想象，假如神没有从这个磐石里把水流出来的话， Karena Tuhan pun menegur Musa karena marah dengan memukul tongkatnya kepada batu itu. 因为当时神也是责备了摩西，因为摩西用击打的方式让水流出来。 Gara-gara ini, peristiwa ini, Bapak Ibu, 只因为这件事， Musa tidak dapat masuk ke tanah Israel. 摩西就不能进到应许之地以色列， Karena Musa dianggap tidak menghormati kekudusan Tuhan. 因为摩西被认为不尊重神的圣洁。 Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan kita harus berhati-hati di dalam mengikut Tuhan. 弟兄姊妹们，成为神的跟随者，我们要非常的谨慎， Jangan sampai kita tidak sabar ya. 不要让我们没有耐心。 Kita perlu sabar. 我们需要耐心。 Kita mungkin sering mendengar Tuhan punya waktunya, 我们常常有听到有一句话：神有他的时间， ya, dan Tuhan tidak bisa dipaksa. 神也不能被我们勉强。 Berapa lama sudah di antara kita di sini yang menunggu, tetapi Tuhan belum menjawab? 我们当中到底有多少人在这里不断的等待，但是神还没有给我们答案？ Apakah kita masih bisa bersabar? 我们还能忍受吗？还能忍耐吗？ Atau Tuhan tidur? 神或许睡觉了， Tidak, Tuhan tidak tidur ya Bapak Ibu ya. 但是确实的要晓得，神从来没有睡觉或是安休 Kalau 息。 Tuhan tidak tidur, Tuhan di mana? 那假如神没有休息的话，没有睡觉，那他在哪里呢？ Pikiran-pikiran semacam ini bisa mengganggu kita ketika kita mulai tidak sabar. 当我们没有耐心的时候，这些负面的想法会常常影响我们。 Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu bahwa Tuhan punya rencana. 所以我们要非常谨慎，神有他自己的旨意。 Di dalam mengikuti Dia, kita harus menjaga kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kita. 在跟随他，我们过的生活要按照他的圣洁而活。 Kita adalah umat Tuhan yang kudus. 我们是神的选民，是圣洁了。 Kita adalah umat Tuhan yang sudah melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam Alkitab. 我们从圣经里面可以看到神整个的救赎工作作为。 Dan saya berharap kita tidak menjadi kehilangan iman oleh karena mungkin kita masih menunggu jawaban yang belum diberikan Tuhan. 所以我们不要因为正在等待神还没有回应我们的答案，以至于我们失去了信心。 Tetapi saya tidak percaya kalau kita adalah orang-orang yang belum pernah mendapatkan jawaban Tuhan. 但是我不相信我们在座的每一位，从来没有人没有得到过神的回应。 Tapi kita sering lupa dengan jawaban Tuhan yang sudah lewat. 因为我们常常忘了神回应了我们许多已经过去了、已经成就了的事。 Umat Israel selalu lupa kepada kebaikan Tuhan. 以色列民常常忘了神所为他们所做的一切。 Israel selalu tidak peduli dengan apa yang pernah terjadi di belakang. 以色列民常常不顾念神已经为他们做的，就是曾经做了的事。 Dan Israel selalu tidak peduli. 以色列民常常没有顾及这一些。 Bapak Ibu, di dalam kita berjalan mengikuti Tuhan,
弟兄姊妹 Apakah 们， kita telah menjadi seorang murid yang sabar? 在跟随主耶稣道路当中，我们是否已经成为一个有耐心的门徒呢？ Menjadi murid berarti menjadi seperti Yesus. 成为门徒就是好像我们的导师主耶 Menjadi 稣， murid berarti menjadi seperti Yesus. 成为门徒就是好像要效仿耶稣。 Menjadi seperti Yesus berarti menjadi seorang yang taat. 成为像耶稣，就是要有一个顺服的心、 Menjadi seorang yang rendah hati. 谦卑的心。 Dan hari ini kita berbicara tentang seorang yang sabar. 今天我们的讲题就是关于耐心。 Kita mungkin perlu 3 kunci untuk mengingatkan kita pentingnya kesabaran dalam hidup ini. 这里有3个关键的提示，关于我们需要怎么样来有耐心。 Kita harus selalu mengingat Bapak Ibu, 我们要常常记得， banyak sekali hal yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. 在我们一生当中，神已经为我们做了很多的事。 Pengingat yang pertama adalah buah Roh Kudus. 这里第一个提醒我们就是圣灵的果子。 Kesabaran itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus. 忍耐就是其中圣灵为我们所结的果子。 Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus, kita pasti menjadi seorang yang sabar. 若我们是一个已经成一个基督徒，我们一定圣灵为我们借这个忍耐的心。 Kalau tidak sabar, kita pasti akan menyadari bahwa kita perlu sabar. 当我们没有耐心的时候，我们确实要明白，我们需要忍耐， Karena kita tahu sabar itu adalah buah Roh Kudus. 因为我们晓得忍耐是圣灵所结的果子。 Kalau kita masih seringkali tidak sabar, kita menyadarinya berarti itu sudah benar. 当我们没有耐心的时候，但是我们知道我们缺少这个忍耐，这已经是对了。 Bukan maksud saya kalau tidak sabar berarti benar. 这不意味说不忍耐这是对的态度，不是这样。 Ada orang yang tidak sabar tapi dia tidak mengerti kenapa dia tidak sabar. 有的人没有耐心，但是他不晓得为什么我不能忍耐呢？ Ada orang yang berpikir bahwa dia pantas mendapatkan sesuatu ketika dia menginginkan itu. 有的人在想要得到某些东西的时候， Beda dengan anak-anak Tuhan. 他没有耐心，与神的儿女是不相同的。 Ketika anak-anak Tuhan menunggu sesuatu dari Tuhan, 当神的儿女们等待某一些神要赐给我们的时候， ketika dia tidak sabar, 当他没有耐心等的时候， dia sadar 他了解，他 dia 明 sudah 白， salah. 他已经错了。 Mengapa? 为什么呢？ Karena ada Roh Kudus. 因为有圣灵在我们里面。 Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah sebenarnya apakah hidup kita sudah memiliki Roh Kudus atau belum? 在这件事上，我们要注意的就是我们自己要审查，我们有没有圣灵在我们里面。 Hati-hati jangan sampai berpikir kalau ada Roh Kudus di dalam hidup saya mesti begini dan begitu. 所以我们不要误解，假如圣灵在我们里面的话，我就应该要这样有这样的态度，有那样的态度，不是的。 Tetapi yang pasti adalah jikalau saya memiliki Roh Kudus, maka 9 buah roh ini ada. 但是我们要知道，若是圣灵在我们里面，这9样的果子一定在我们生活态度会显现出来， Bukan salah satu, 不是其中的一种， bukan satu-satu, 也不是一个一个而已， semuanya ada. 所有的都应该有。 Ada Bapak Ibu? 有吗，弟兄姊妹？ Apakah ada kasih? 有爱吗？ Ada kasih? 有爱吗？ Kalau ada kasih itu kasih seperti apa? 假如有爱的话，这爱是什么样的爱？ Kasih ini adalah kasih yang bisa memahami orang lain. 这个爱是可以理解他人的爱。 Kasih ini adalah kasih kepada orang yang berbeda dengan kita. 爱那些与我们不相同的人。 Jikalau kita tidak punya kasih, kita biasanya menuntut.
假如我们心里没有爱的话，我们常常是有所要求的。 Kita tidak bisa memahami kenapa orang begitu. 我们不理解他人为什么这样， Orang itu kenapa tidak bisa mengikuti kemauan saya? 为什么他不能跟随我所要的呢？ Kasih itu tidak menuntut. 爱是没有要求的， Ya, kasih itu tidak menuntut. 爱是没有要求的， Karena kasih itu akan mampu membuat kita melihat keunikan orang. 因为爱可以让我们看到他人特别的特征。 Ya, setiap kita itu berbeda. 我们每个人都不相同， Tapi kita semua memiliki 9 buah roh ini. 但是我们每个人都有这个森林所结的9种果子。 Dan kita harus mampu bersabar di dalam kasih menunggu seseorang itu terbentuk. 所以我们要有耐心等待这个森林的果子，让那个人可以有所改变， Tidak bisa dipaksakan. 不能勉强。 Ya, tetapi juga tidak boleh berpikir ya udah nanti saja. 但是我们也不能这么想，等一下吧，随他吧。 Bapak Ibu, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, ada kuasa yang bekerja. 弟兄姊妹们，当圣灵与我们同在的时候，有能力在我们里面， Kuasa ini bukan kuasa main-main. 这不是随便的能力， Ini adalah kuasa Allah yang mengubah hidup kita. 这是神改变我们生活的能力。 Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah mengubah kita. 圣灵领导我们，就是要让我们先改变， Mengubah diri kita dulu. 就是让我们自己先改变， Nggak usah pikirin yang lain. 我们不必想其他的。 Karena Roh Kudus hadir dalam hidup kita adalah untuk membentuk ulang diri kita. 圣灵领导我们，就是要重新的塑造我们。 Kenapa membentuk ulang? 为什么要重新塑造呢？ Karena kita pernah semuanya jatuh di dalam dosa. 因为我们所有的人都曾经跌入罪中， Kita pernah menikmati dosa. 我们也享受这份爱，这份 Kita 罪。 pernah mengikuti maunya dosa. 我们跟随罪所要的， Kita hidup menurut maunya kedagingan. 我们跟随我们自己本身身体所有的欲望。 Kita berbohong, melakukan hal-hal yang dosa tanpa peduli, tanpa tahu kalau itu salah. 我们做了许多我们自己不知觉做的罪，或者我们知道罪，我们还去行。 Ketika kita percaya Yesus, 当我们认识主耶稣 Roh 以后， Kudus hadir dalam hidup kita, 圣灵领导我们生活， dan Roh Kudus berkarya supaya 9 buah roh ini membentuk ulang kita. 所以圣灵在我们里面就动工，让我们可以产生出这个9种的果子。 Mungkin Bapak Ibu akan tanya kepada saya, boleh marah nggak kalau begitu? 那要是这样的话，我们可以生气吗？ Kalau kesabaran itu ada di dalam diri saya, boleh nggak saya marah? 假如我内心里面有忍耐，我可以生气吗？ Saya ingin mengatakan silakan kalau mau marah. 我可以告诉你，假如你想生气发怒的话，随你。 Kalau kamu anggap itu benar, silakan. 假如你认为这是对的， Tetapi kalau ada suara yang berkata itu tidak benar, Bapak Ibu kita harus bertobat. 假如有声音，你听到有一些声音说你不该为这件事发怒的话，你就不可以这么做。 Saya tidak berani mengatakan bahwa marah pasti dosa. 我不敢说生气或者发怒就是罪， Marah pasti tidak benar. 发怒一定是不对的行为。 Masalahnya Tuhan Yesus juga marah. 问题是主耶稣在世的时候也曾经 Tuhan Yesus Sensi. marah ketika Dia bait panu Allah dijadikan tempat jual beli. 就是当圣殿被称为买卖的地方， Dan bukan saja sekedar jual beli. 不单单只是做买卖而已， Bait Allah tempat perpolitikan. 圣殿也成为一个 Politik. politik，就是政治的地方。 Ya maksudnya begini. 这样，他的理解是这样。 Para imamlah yang menentukan suatu korban itu benar atau tidak. 只有祭司可以认定这个技术对还是不对，可以还是不可以。 Tetapi demi keuntungan
但是为了利益， Seorang imam akan mengatakan korban itu salah, harus begini. 所以祭司有权利说这个祭物是不对的，你应该要用这个。 Domba itu cacat, 这个羊是有缺陷的， tidak boleh dipersembahkan. 不可以献上。 Itu menurut imam. 这是按照祭司的自己的看法。 Padahal waktu kita beli, kita sudah memperhatikan, tidak ada cacat. 当我们买这个要献上的祭品的时候，可能是羊，我们已经非常仔细的检查了。 Tapi sampai di bait Allah, imam mengatakan itu cacat. 但是到了圣殿，祭司说这不可以，因为他有残疾。 Secara cacat bagaimana? 那已经有残疾了，怎么办呢？ Imam bilang beli di tempat kami. 那你就在我们这边有卖， Di situ sudah pasti tidak cacat. 在这里卖的一定是完整的，没有缺陷的， Tapi harganya lebih mahal. 但是价钱会比较昂贵。 Jadi bagaimana? 那怎么办呢？ Sebuah korban harus dipersembahkan kepada Tuhan. 应该一定要献的祭。 Seorang umat sudah datang jauh-jauh ke Yerusalem, bait Allah. 一个神的儿女们从远远来到神的圣殿里， Nggak mungkin pulang lagi, datang lagi. 不可能他回到他的原处，然后再回到圣殿里。 Dan saya jamin ketika pulang lagi mau cari korban, bawa datang lagi ke sini, pasti imamnya bilang cacat. 纵然你自己到外面寻找，已经是完整的，祭司可以说是不完整的。 Kenapa? 为什么？ Demi kepentingan imam. 就是为了祭司本身的利益。 Yang penting korbannya harus beli sama saya. 最重要的，所有要献上的祭物，最好是跟我买。 Ini jual beli yang ada di bait Allah. 这是在圣殿里的所谓的买卖， Ini yang membuat Tuhan Yesus marah. 这让主耶稣非常的生气。 Marah di sini tidak salah. 在这里，主耶稣的生气的愤怒是没有错的。 Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja-meja tempat orang tukar uang. 主耶稣把圣殿里面做买卖的这些桌子、椅子都把它翻倒了。 Kambing domba dilepaskan, dicambuk, lepas. 所有在圣殿里面的这些羊、牛或者其他的祭物都被他， Tapi burung-burung yang ada di dalam sangkar tidak dibuka sangkarnya. 这些动物都被他赶出去，但只有在鸟笼里的鸟，神没有把它放掉。 Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi di dalam kemarahan Tuhan Yesus dia masih mengerti. 所以我们要理解，就是当主耶稣，纵然主耶稣在生气当中、愤怒当中，他还是有一些可以遗留的。 Dia tidak mau mereka itu dirugikan. Kalau cuma sekedar melepaskan kambing, domba, kerbau, ya nggak apa-apa, lembu ya, karena nggak bisa terbang kambing domba itu. 因为假如释放这些动物可以走路的动物，把它释放出去的话，它们是飞不走的。 Kalau burung merpati yang dilepaskan dari sangkar pasti terbang, susah ditangkap kembali. 但是，假如把这些在鸟笼里面的鸽子或者是其他的麻雀把它放掉的话，是追不回来的。 Bapak Ibu silakan marah kalau memang tidak sabar. 弟兄姊妹们，假如你不能耐心的话，你可以生气。 Marah kepada Tuhan juga boleh kalau memang tidak sabar. 假如你对神也不耐心、没有耐心的话，你也可以生气。 Mungkin udah terlalu lama, udah berdoa, sudah bertahun-tahun nggak pernah dijawab, silakan kalau mau marah. 当你对神有所要求，已经等了这么多年，但是还没有答案的话，你也有权利生气或者是愤怒。 Tapi kalau Tuhan ingatkan sesuatu, bertobat. 但是，假如神提醒你某些事的时候，你一定要悔改， Karena kesabaran itu harus menjadi jati diri orang Kristen. 因为耐心应该成为我们基督徒的一个本质。 Menarik sekali Bapak Ibu ya di dalam satu huruf Mandarin, ren. 这里有一个非常特别的字，忍耐， Salah. Renai, sabar. 忍耐， Apa 耐心。 keunikan dari huruf ini Bapak Ibu? 那这个字到底有什么特别呢？ Saya percaya tidak ada kebetulan kalau huruf itu, huruf ren ini, sabar ini ditulis seperti ini. 当然不是偶然的，这个字可以这样来写。 Di atas hati, sin, itu ada apa namanya? Tahu. Pedang.
pedang atau pisau. 就是在你的心头上有一把刀。 Dan menurut istilah apa definisinya, pisau itu seolah-olah ditempatkan di depan hati kita. 就是心头上有一把刀。 Jikalau kita sampai sudah tidak sabar, ingat pisau ini. 当我们没有耐心的时候，忍不下去的时候，你要想到这把刀在我们心头上， Dan ini mendisiplin kita supaya kita terus berjuang untuk sabar. 这就激励我们，让我们在追求耐心的时候要有忍耐，要有毅力。 Unik ya Bapak Ibu ya. 所以很特别的， Ini hanya sekilas supaya kita mengetahui bahasa Mandarin gitu ya. 这让我们有一些的了解这个忍字的来源。 Bapak Ibu, ini bukan ada pisau di hati kita, 当然，我们心头上是不可能有一把刀的， ada Roh Kudus di hati kita. 但是我们心里面有圣灵， Roh Kudus yang sedang mengerjakan kesabaran di dalam hati kita. 就是圣灵在我们心理上动工，让我们有这个耐心。 Kunci yang kedua Bapak Ibu, Tuhan sabar. 第二个钥匙就是神主耶稣是忍耐的。 Petrus berkata di 2 Petrus 3 ayat 9. 彼得后书这里告诉我们， Perhatikan bagi kita yang mungkin tidak sabar menunggu Tuhan, 我们没有耐心等候主的，我们可以仔细的来看。 Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 就是主所允许的赏味成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 Tuhan sabar, 主耶稣很有耐心， kita yang tidak sabar. 我们自己是没有不忍耐的。 Tuhan tidak lalai menepati janjinya, 神从来没有单言他的旨意， sementara kita tidak sabar menunggu janjinya. 但是我们不没有耐心等候他的允许。 Sehingga apa yang terjadi? 哪怕是什么事呢？ Kita mencoba menjawab sendiri. 我们就用自己的方式思维来回答。 Kita berpikir ini pasti jawaban Tuhan. 我们自己想，这就是神的答案， Itu jawaban Tuhan. 那是神给我的答案， Pasti tidak salah lagi. 应该是没有错了。 Kalau salah, 那要是错了呢？ salah Tuhan. 那是神自己的错。 Kapan kita salah? 我们什么时候错呢？ Bapak Ibu, jikalau kita adalah anak-anak Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, 弟兄姊妹，若我们是主的儿女，而且圣灵在我们里面的话， mari kita melatih kepekaan kita kepada Tuhan. 让我们操练我们对主的敏锐， Melatih, 操练不断的练习， bukan asal jadi. 不是就是这样成了。 Berapa banyak di antara kita sabar setiap hari membaca Alkitab? 我们当中到底有多少弟兄姊妹们殷勤的、耐心的在读圣经？ Berapa banyak di antara kita membaca Alkitab sabar mengikuti dari depan sampai belakang? 到底有多少弟兄姊妹们殷勤的跟随着每天读经的？ Atau kita cuma mencari mana yang saya sukai, itu yang saya baca? 或者我们只挑选我们爱读的那段圣经、那章圣经？ Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah atau belum pernah membaca Alkitab, sabar mengikuti dari awal sampai akhir, 弟兄姊妹们，我们当中若有人没有殷勤的、没有忍耐心、没有耐心，从第一篇读到第一章，读到最后圣经最后一章， saya ragu. 我真的很怀疑， Saya ragu. 我真的非常怀疑。 Saya tidak ragu mengapa Tuhan memberikan firman dalam bentuk tulisan. 我从来没有怀疑过神为什么赐给我们可以读的圣经， Ya, saya tidak ragu. 我从来没有怀疑过， Tuhan ingin kita baca 就是神要我们读，把它读起来， dari awal sampai akhir. 从第一章第一节直到最后一章最后一节， Dan Tuhan bersedia sabar menunggu kita membaca firman-Nya. 而且神忍耐的耐心等待我们把它读完。 Tapi masalahnya banyak di antara kita tidak sabar membaca dari awal sampai akhir. 问题是我们当中许多人都没有耐心把它整本好好的把它读完。 Masalahnya apa? 问题在哪里呢？ Masalahnya apa kalau saya tidak membaca Alkitab dari awal sampai akhir? 到底发生了什么问题呢？为什么我不能从圣经的第一章读到最后一章呢？ Bapak Ibu mungkin berpikir emang masalah apa? Enggak ada apa-apa. Saya tetap begitu-begitu aja. 那弟兄姊妹可以回答我，没关系的，我没读到完也是这样， Saya tetap orang Kristen. 我还是基督徒。 Bukankah hari Minggu saya tetap ke gereja? 礼拜天、周日我都到教会里来做敬拜 Bahkan 会 saya，ikut cross kok. 甚至我也跟随十字架小组， Dan nggak ada masalah apapun. 没读圣经也没有什么问题啊， Betul, Bapak Ibu. 是这样吗？弟兄姊妹们， Hati-hati dengan cara berpikir yang sifatnya apa itu namanya ya? Konsumerisme, konsumer. Tawar-menawar. 所以我们对这样可以讨价还价的态度、心态、心意要非常的谨慎。 Ketika kita tidak mau membaca bagian-bagian yang sulit dari firman Tuhan, 当我们不愿意读那个在圣经里面看起来很难懂、很难读的经节的时候， apa artinya? 这意味着什么？ Artinya apa? 什么意思呢？ Kita tawar-menawar di situ. 在这方面，我们已经讨价还价了。 Sudahlah Tuhan, yang penting saya membaca yang saya bisa mengerti, yang nggak mengerti nggak usah dibaca. 神啊，我读我所能理解的，那些我不理解的，我读不懂的，我就不读了吧。 Bapak Ibu, ini adalah zaman masalah. 弟兄姊妹们，这个时期是问题的时代， Banyak anak-anak Tuhan sudah dipengaruhi oleh konsumerisme. 很多神的儿女们已经被这个讨价还价的想法所影响了。 Yang enak beli, yang tidak enak no. 非常好的，合我心意的我买，不合我心意的我不要。 Dan lebih celaka lagi, saya yang menentukan saya mau beli ini atau itu. 更糟糕的是，是我自己的决定权，我买还是不买。 Bersama dengan Tuhan tidak bisa begitu, Bapak Ibu. 跟随主耶稣不可以这样。 Jika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, 当神把他的真理给我们的时候， saya tidak boleh berkata no Tuhan, nggak enak.
我不可以向神说，神啊，这篇我不想要，因为不好。 Dan kalau ada sikap seperti itu, 假如有这样的态度的话， saya percaya konsumerisme sudah mempengaruhi hidup kita. 那我深信这样的讨价还价没有定准的态度已经影响到我们了。 Dan saya percaya kita tidak pernah akan sabar. 我相信我们常常会没有耐心， Karena hidup ini dunia menawarkan hidup yang instan. 因为现在的时代给我们推荐给我们提供我们的是即可的、即溶的。 Banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak memakai cara Tuhan. 很多神的儿女们生活不是按照神的方式， Tuhan sabar kepada kita. 神对我们特别的有耐心， Dia tidak lalai. 他从来不忽略。 Mari kita sabar seperti Tuhan. 让我们学习效仿他，就是要有耐心。 Tuhan sabar bukan berarti dia akan sabar kekal. 他的忍耐，他的耐心不是说他永恒的耐心， Dia sabar menunggu supaya semua orang berbalik dan bertobat. 他的耐心就是等待到最后一个人不能够悔改不沉沦。 Tuhan tidak mau ada yang binasa. 神不愿意他的子民们，无论是一个都沉沦。 Bapak Ibu bisa muncul banyak pertanyaan, kok masalah sabar saja sampai berbicara soal binasa? 那弟兄姊妹会问，为什么只是这个忍耐这个题目会拖到沉沦呢？ Baca Alkitab Bapak Ibu. 所以弟兄姊妹们，我们要好好的读圣经。 Yang ketiga Bapak Ibu, 第三个， teladan Yesus. 效法主耶稣。 Saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 21. 我们来注意看彼得前书第2章21节。 Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。 Di dalam kesabaran ada penderitaan. 在忍耐之间之上是有苦难的。 Yesus sabar dengan penderitaan yang dia tanggung. 耶稣忍耐的承担着他所受的苦， Agar supaya karya keselamatan selesai. 就是好让他的救赎的工价可以被完成。 Yesus kan sudah di Taman Getsemani sudah berdoa tuh. Kalau boleh cawan ini berlalu. 主耶稣在克西马尼园曾经这样的祷告：假如可以的话，让这个杯挪去。 Tetapi dia tetap taat. 但是他还是仔细的遵守。 Jikalau itu adalah kehendak Bapa, aku taat. 若这是神的旨意、父的旨意，我一定遵行。 Karena dia taat, dia harus bersabar dengan penderitaan. Dia harus dipukul, dia memakai mahkota, dia harus dipaku di atas kayu salib dan sebagainya. 因为他忍耐，因为他顺服，所以他要承担世界上所有的受苦，无论是穿上荆棘、被手被钉，还有所有一次被鞭打。 Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dipaku atau diludah yang menyakitkan Tuhan Yesus? 弟兄姊妹们，你认为被钉十字架，或者被吐吐沫那种是更羞辱？ Pernah diludah Bapak Ibu? 曾经有人吐你吐沫吗？ Ada orang yang pernah diludah di sini? 当中有没有人曾经被人吐吐沫？ Dipaku pasti sakit sekali. 被钉当然是不能忍受的痛了， Ya. Tetapi diludah itu menyakitkan. 但是被人吐吐沫是非常让人心痛的。 Sakitnya bukan di tangan, karena kena paku. 他的这份痛不是在被钉的手上受钉痕的痛， Sakitnya di hati, 但是他的痛是在心里面， sakit hati. 非常的心痛。 Bapak Ibu sudah pernah disakiti hati orang? 弟兄姊妹们，曾否被人伤过你的心吗？ Tuhan Yesus sudah pernah. 主耶稣已经经历过了， Dia diludah, 他被人吐吐沫， dia digampar, 他被人扇耳光， dia dipakaikan mahkota, duri, 他被戴上这个金地， dia dihina. 他被羞辱。 Pernah kita seperti itu? 我们曾否经过经历这一些吗？ Itu adalah keselamatan buat kita memang. 主耶稣说的是为了我们得拯救， Tetapi Petrus mengatakan ini sebuah teladan 但是彼得告诉我们，这就是我们要效法的榜样， supaya kita mengikuti jejaknya. 让我们可以跟随他的脚踪。 Kita harus siap menderita. 我们要预备好受苦， Hati-hati dengan materialisme, konsumerisme. 所以我们对这个这些世俗的看法也非常的谨慎。 Kita memang mungkin masih Kristen, 我们是基督徒， tapi pikiran kita nggak Kristen. 但是我们的想法、我们的思维都不是基督徒。 Ketika kita tidak sabar beribadah, 当我们没有耐心的参加崇拜会的时候， apalagi ketika kita mulai ini nggak enak, itu enak. 或者我们当中有这样的想法，这又不好，那又不对我不舒服， Lama kali. 我们就跳过它。 Hati-hati Bapak Ibu. 所以我们要非常谨慎。 Tuhan memang mengajar kita. 主耶稣真的教导我们， Tetapi dunia juga sedang mengajar kita. 但是世俗同样也教导我们。 Yang harus kita evaluasi adalah saya pengikut siapa? 我们要自己审查，我到底要跟从哪一方面？ Bapak Ibu, saya harus mengakhiri ya. Ini adalah tema-tema teladan Yesus dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. 弟兄姊妹们，这里结束的讲这些今天的讲题，我们可以看到，这就是我们要效法的主题。 Ada 5. 这里有5种。 Semua sudah dikotbahkan Bapak Ibu. 这之前我们在每个崇拜会中已经联系的讨论过了、听过了。 Berikutnya adalah kembali kepada kita masing-masing. 它的结果是怎么样？是就我们自己来回答。 Apakah kita akan menjadi seorang pelaku? 我们是不是要成为一个行道者？ Kita perlu refleksi Bapak Ibu. 所以我们自己要审查， Apakah di dalam hidup ini masih ada alasan untuk boleh tidak sabar? 到底是还有什么事情让我们可以没有耐心， Atau hal-hal apa yang masih membuat kita beralasan untuk boleh tidak sabar? 或者是有什么事情让我们把它成为理由，让我们没有耐心？ Nanti silakan ya, sabar, tidak langsung pulang. Kumpul 3 sampai 5 orang, doakan ya, sebelum pulang sabar.
所以我们要等一下散会以后，我们要有耐心的3、5个人成为一组，我们来讨论这个。Kami membuat ini supaya kita betul dapat refleksi. 我们这样做是希望我们真的理解，我们自己可以审查自己。Jangan-jangan refleksi apa refleksi? 审查什么呢？ Sensa. Ya, meneliti, refleksi, meneliti diri sendiri, 就是审查自己， mengevaluasi. 自己审顾自己。 Ingat Bapak Ibu, ingat hati-hati dengan sikap konsumerisme. 所以我们要有一个非常谨慎的态度，不要随从世俗的这些讨价还价，或者是 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Ajar kami untuk tenang di hadapan-Mu, Bapa, setelah kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk merefleksi. Ajar kami untuk bersabar. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang bukan saja berkarya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi Engkau adalah Tuhan yang berkarya juga di masa-masa sekarang ini. Kami memang tidak bisa melihat Engkau, tetapi kami kiranya Tuhan mempertajam seluruh keberadaan kami, agar kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu dari Filipi pasal 2 ayat 5-8. Mengajarkan kami untuk menjadi seorang Kristen yang berdampak, menjadi berkat, memiliki kehidupan kebersamaan dengan orang lain, menyadari keburukan diri sendiri, tetapi mau diubah oleh Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki Roh Kudus berbuah di dalam kehidupan kami, menghadirkan kesabaran. Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, karena di dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan dan renungkan bersama, yang disampaikan oleh hambanya Musa Aswin dan juga diterjemahkan oleh Ai Amoy. Kiranya kita boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. Kita bersyukur kita punya Allah yang sabar, begitu sabar terhadap kita. Begitu sering kali kita mungkin membuat Tuhan sedih ya, ataupun mungkin kesal marah karena melihat perbuatan kita yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kiranya kita boleh merefleksikan kehidupan kita, hal-hal apa yang saat ini juga membuat kita sering kali tidak sabar. Biarlah kita boleh meneladani Kristus yang adalah Allah yang sabar. Kita naikkan pujian ini bersama sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan boleh langsung diberikan di kotak persembahan di depan mimbar gereja ataupun ditransfer melalui rekening gereja dan QR Code. Kita akan menaikkan pujian yang menyatakan peneguhan atas firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan, Kau memberikan saya kesempatan berulang kali untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Tuhan, Kau memberikanku iman untuk mencoba lagi sampai ku menjadi sempurna seperti-Mu ya Tuhan. Sempurna menjadi Allah yang menyerupai Engkau Tuhan, Allah yang sabar. Tuhan, tolonglah kami, Kau berikan kesempatan.